Okey, kita buat ulang kaji tajuk redox dan meeting maring pengetua tidak setuju pula untuk buat ujian objektif. Dia suruh buat ujian subjektif. Jadi kita tunggulah keputusan dia macam mana. Tapi apa pun soalan, cikgu tak akan buat tajuk lain. Cikgu akan buat 3 tajuk yang cikgu bagi tahu kat awak, iaitu redox, sebatian karbon dan juga termokimia. Okey, so kita buat ulang kaji tajuk redox. Okey. Sebelum kita masuk ulang kaji tajuk redox, okey, yang pertama sekali apa yang perlu awak ingat kat sini adalah takrifan untuk redox. Okey, takrifan untuk redox. So kita ambil redox. Okey. Redox ini adalah daripada perkataan RED for reduction ataupun kita panggil penurunan. Okey. Yang kedua, oxidation. Ni daripada perkataan oxidation. Oxidation ini adalah pengoksidaan. Okey. Secara tak langsung, tindak balas redox ini maksudnya adalah mesti ada 2 term ni. Penurunan dan pengoksidaan. Jadi di sini redox merupakan tindak balas yang melibatkan proses pengoksidaan dan proses penurunan yang berlaku secara serentak. Maknanya berlaku sekali. Jadi daripada sini kita dapat 2 term iaitu pengoksidaan dan penurunan. Maka dengan itu awak kena tahulah proses itu iaitu proses pengoksidaan lagu mana, proses penurunan lagu mana. So daripada sini kita kena tahu proses. Okey, proses pengoksidaan dengan proses penurunan. Jadi bila kita buat ulang kaji kita kena tulis macam ni lah. Awak tulis balik apa yang awak telah pelajari. So kita ada pengoksidaan, kita ada penurunan. Okey. So kita nak takrifkan pengoksidaan dengan penurunan ini, kita boleh takrifkan daripada 4 aspek. Aspek yang pertama dari segi oksigen, aspek yang kedua dari segi hidrogen, aspek yang ketiga dari segi oxidation number ataupun nombor pengoksidaan. Aspek yang keempat adalah dari segi elektron. Okey, jadi 4 tu kita kena ingat takrifan dia. So apa yang dikatakan dengan pengoksidaan dari aspek oksigen, kita kena tahulah bila tindak balas itu berlaku terima O. Okey, kalau terima O pengoksidaan, kalau hilang O penurunan. Okey, kalau hilang H pengoksidaan, kalau terima H penurunan. Nombor pengoksidaan pula kalau bertambah, okey, nombor pengoksidaan bertambah maka pengoksidaan, kalau nombor pengoksidaan berkurang, okey, itu penurunan. Elektron pula kalau lepas elektron ataupun kita panggil derma elektron maka pengoksidaan, kalau terima elektron ataupun terima, tak ada perkataan lain, terima elektron maka kita panggil ia proses penurunan. Jadi tindak balas yang kita belajar ini adalah berkisar kepada sini je lah. Okey, dari segi tindak balas ini sedikit. Kita nak takrifkan redox ini dari segi tindak balas yang kita belajar lah, iaitu yang melibatkan O, yang melibatkan hidrogen, yang melibatkan oxidation number dengan elektron. Okey, contoh cikgu ambil. Okey, contoh cikgu ambil, kita buat eksperimen masa nak mencari formula empiriks. Nak mencari formula empiriks di mana kita alihkan hidrogen ke atas kuprum 2 oksida. Okey, maknanya hidrogen kita alihkan ke atas kuprum 2 oksida. Jadi apa yang berlaku? H2 bertindak balas dengan CuO. So oleh kerana H ini lebih reaktif maka H boleh ambil O, hasilnya adalah H2O plus Cu. Jadi di sini kita boleh kata tindak balas pengoksidaan. Bila kalau kita tengok H, lepas tindak balas dia terima O, Cu
Lepas tindak balas dia hilang O. Jadi H apa yang berlaku kepada dia? Dia terima O. Okey, H apa yang berlaku kepada dia? Dia hilang O. Maka ini kita panggil proses, mengalami proses pengoksidaan, manakala CU mengalami proses penurunan. Jadi bila ada proses pengoksidaan, bila ada proses penurunan, maka ia dikatakan tindak balas redox. Okey, biar duduk dalam kepala hot ni. Okey, lepas tu barulah kita pergi kepada contoh-contoh soalan untuk kita tahu tindak balas redox berlaku ataupun tidak. Okey. So kita tengok soalan. Okey, awak ada semua ke? Semua ada ke? Okey, cikgu minta awak dah ambil, cikgu rasa dah ambil belakang dah. Hari tu cikgu dah survey, semua dah ambil. So boleh rujuk kepada modul Golden Holiday. Golden Holiday. Okey, kita ambil contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama ini adalah tindak balas dalam tajuk jadual berkala unsur. Dia tak kisah, tidak spesifik kepada tajuk mana-mana. Dia ambil lah tindak balas mana-mana. Supaya juga belajar termokimia. Kita nak kata tindak balas exo ataupun endo bukan spesifik kepada suatu tindak balas, tetapi dia boleh ambil daripada eksperimen kita belajar tingkat 4 sampai ke tingkat 5 untuk kita interpret dari segi exo endo. Hak ni pun kita nak interpret dari segi redox. So tindak balas kita boleh ambil daripada tingkat 4 apa tindak balas kimia. Yang mana ada redox, tindak balas redox, maka kita boleh katakan ia boleh masukkan dalam tajuk redox. Okey, contohnya. Contoh, litium bertindak balas dengan oksigen. So, kita bakar. Jadi, eksperimen ini kita bakar litium, kemudian kita masukkan ke dalam gas jar. Balang gas yang mengandungi gas klorin. Jadi, kalau kita buat tindak balas kat sini, dikata tulis bersama kimia, maka kita boleh tulis kat sini, litium bertindak balas dengan, klorin. Bertindak balas dengan klorin, menghasilkan litium klorida. Nak letak litium klorida, kita kena ingat litium Li plus, klorida Cl minus. So bila dikombine akan menjadi Cl. Okey, ni gas klorin. Sebab gas klorin duduk di unsur kumpulan 17. Kumpulan 17 dia sifat dia adalah dia hadir sebagai dui atom. Okey. Dui atom. So kena Cl2. Kemudian kita pun seimbangkan dia. Cl ada 2, maka letak 2 sini, letak 2 sini. Okey, sekarang kalau kita nak interpret dari segi redox, okey, nak interpret dari segi redox, cikgu pun letak kat sini. Li dengan Cl2 menghasilkan LiCl. Okey, so kita balance tak 2. Okey, 2 depan tu untuk seimbangkan persamaan. So kita pecah. Li ni adalah Li plus, Cl ni adalah Cl minus. Jadi apa yang berlaku kat sini, kalau kita nak tengok dari aspek nombor pengoksidaan, kita tahu litium ni dia logam. So dia atom, maka nombor pengoksidaan dia kosong. Klorin ni molekul. Molekul pun molekul monoatom, maknanya Cl saja. Okey, Cl saja. Jadi molekul unsur dia panggil kat sini, so dia pun adalah kosong nombor pengoksidaan dia. Nombor pengoksidaan litium kat sini kita tengok cas dia. Cas dia positif, maknanya positif 1. Okey, klorin ni negatif, maknanya negatif 1. Maknanya di sini nombor pengoksidaan litium bertambah. Bertambah. Dari kosong ke positif 1. Manakala nombor pengoksidaan klorin berkurang. Dari kosong ke negatif 1. Jadi daripada sini kita boleh tahulah, kita boleh katakan bahawasanya litium mengalami proses pengoksidaan. Klorin mengalami proses penurunan. Okey, tulis supaya cikgu dekat buku, dekat soalan awak ni sebagai revision. Okey, jadi yang kedua yang perlu tahu adalah agent. Bila litium mengalami proses pengoksidaan, maka ia adalah ejen penurunan. Sebab ejen penurunan adalah bahan yang mengalami proses pengoksidaan. Klorin pula, oleh kerana ia mengalami proses penurunan, ia merupakan ejen
pengoksidaan. Agen pengoksidaan adalah bahan yang mengalami proses penurunan. Ini kita nak cerita dari segi apa dia? Dari segi ON, nombor pengoksidaan. Kita juga boleh cerita dari segi elektron di sini. Okey, contoh kalau kita nak cerita dari segi elektron, apa yang berlaku kat sini? Li, okey, dia sudah jadi Li plus. Okay, Li plus. Nak jadi Li plus ni apa yang berlaku kalau kita nak balance letak elektron kat situ kan? Jadi maknanya apa yang berlaku kepada Li ni, Li nak jadi Li plus maknanya dia lepas elektron. Klorin pula, okay, Cl2 pula, dia jadi apa dia? Dia jadi Cl minus ni, Cl minus. Okay, balance letak 2. Okay, Cl minus. So bila Cl minus, apa yang berlaku kat sini? Tolak. Buat mari sini jadi tambah 2 elektron. Maka LiCl2 nak jadi Cl minus, berlakulah terima elektron. Bila terima elektron, maka Cl mengalami proses penurunan, Li mengalami proses pengoksidaan. Okey, jadi kita boleh nyatakan tindak balas redox ini daripada 2 aspek. Nak royak dari segi nombor pengoksidaan pun boleh, nak royak dari segi elektron pun boleh, pemindahan elektron pun boleh. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Okey, dah saling semua? Cikgu, Ya. Apa Cl2 kosong? Ni molekul ni. Memang dia kosong. Kalau kita nak tengok kan, kalau kita ada N2 ke, okey, dia unsur, molekul unsur. Molekul unsur ni unsur atom yang sama terbentuk. Okey, klorin ke, oksigen ke, ni kosong nombor pengoksidaan dia. Tetapi kalau dia combine dengan unsur lain, contohnya H2O, CO2, ni nombor pengoksidaan dia tidak kosong di sini. Sebab dia combine dengan unsur lain. Ni kita panggil molekul sebatian. Ni kita panggil molekul unsur. Jadi molekul unsur memang kita kena ingat, dia kosong. Atom kosong, molekul unsur pun kosong. Tetapi kalau molekul sebatian, tidak. Okey, molekul sebatian tidak. Okey. Ada soalan lagi nak tanya? Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada? Senyap belakang ni ada ke tidak tuan ni? Tak ada, cikgu. Ada. Ya. Okey, tak ada soalan nak tanya ya? Okey, tak ada, kita pergi kepada soalan berikut. Dia kata nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi klorin. So, klorin kosong ke negatif 1. Jadi kat sini perubahan nombor pengoksidaan bagi klorin adalah kosong ke negatif 1. Kosong ke negatif 1. So, terangkan mengapa lithium bertindak sebagai ejen penurunan dari segi pemindahan elektron. Okey, lithium tadi kita kata apa dia? Kita kata dia lepaskan elektron. Jadi yang lepas elektronnya adalah atom. So, atom lithium melepaskan elektron. Okey, membentuk ion Li+. Okey, dan mengalami proses, ya Allah tulis Okey, proses pengoksidaan. Kita nak royak ejen penurunan, kita nak royak bahawasanya ia mengalami proses pengoksidaan. Nak royak apa dia mengalami proses pengoksidaan? Sebab dia lepas elektron. Sebab soalan dia kata terang. Okey, terang. Okey, kalau terang, okey, maka kita kena royak atom lithium lepas elektron. Bila dia lepas, maka dia mengalami proses pengoksidaan. Okey. Dah? Jelas dah? Jelas. Okay, so kita pergi kepada
soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Ini revision soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Awak dah baca kau tak tajuk redox ni? Soalan seterusnya, rajah 5.2 menunjukkan penambahan air bromin ke dalam lautan kalium iodida. Kalau bromin, iodin, ini kita panggil tindak balas penyesaran halogen. Jadi kita panggil tindak balas penyesaran halogen. Okey. Bila halogen refer kepada unsur kumpulan 17 dalam jadual berkala unsur. Ini kumpulan 17 dalam JBU, jadual berkala unsur. Okey, dia punya halogen tadi kalau kita tengok dalam jadual berkala unsur, awak tak ada buku teks kan? Awak dah buat nota ke tidak? Kita ada fluorine, kita ada klorin. Ada dah buku teks. Ada. Ada dengan ada dah buku teks kan? Okey, moga nanti kata 5 tak ingat. Okey. So, fluorine, klorin, bromin, iodin ni kan? Naik ke atas, dia kata kat situ lebih elektronegatif. Okey. Apa makna lebih elektronegatif? Maknanya lebih mudah untuk lepas elektron. Lebih mudah untuk terima. Sebab negatif-negatif nak jadi ion negatif. So, lebih mudah untuk terima elektron. Okey, itu yang kita kena tahu bila kita nak jawab soalan ni. Nak jawab soalan ni kita kena tahu dia ini adalah tindak balas penyesaran halogen. Halogen ni dalam jadual berkala unsur ia terletak di kumpulan 17. Okey ni siri elektrokimia dalam buku teks ada siri elektrokimia iaitu fluorine, klorin, bromin, iodin. Ke atas dia lebih elektronegatif. Apa makna lebih elektronegatif? Lebih mudah untuk menerima elektron. Okey. Jadi kemudian barulah kita pergi kepada soalan. Okey, soalan kita tengok Ki bertindak balas dengan bromin. Okey, dia kata berlebihan, okey mengandungi kalium iodida berlebihan. Okey, maknanya kat sini kita tambah air bromin sehingga berlebihan. Okay, sehingga berlebihan. Kenapa sehingga berlebihan? Maknanya tambah air bromin sehingga berlebihan. Kenapa? Jadi kita nak pastikan semua kalium iodida tu bertindak balas dengan lengkap. Jadi kenapa berlebihan kat sini adalah untuk memastikan semua Ki bertindak balas dengan lengkap. Sebab itu kita bubuh, kita masukkan secara berlebihan. Jadi bila kita buat persamaan kimia, buat color lain sikit. KKI bertindak balas dengan Br2, maka hasilnya adalah KBr tambah dengan I2. Balance third wall. Okay. Kenapa ada tindak balas macam ni? Cuba kita tengok siri elektrokimia. Br duduk atas I. Maka Br ini lebih elektronegatif, lebih cenderung untuk lepas. Jadi Br ini, okay, kalau kita tengok, dia akan jadi Br minus. Lepas tu I ni minus, dia akan jadi I2. Jadi bila dia lebih elektronegatif, maka dia akan lepas elektron. Maka dia boleh sesarkan. Ini tindak balas penyesaran halogen. Maka oleh kerana bromin lebih elektronegatif berbanding iodin, maka bromin dapat menyesarkan iodin daripada kalium iodida. Jadi kalau kita nak tulis dengan ayat, kita kata apa dia? Br2 lebih elektronegatif. Okey. Berbanding I2. So, oleh itu, Br2 dapat menyesarkan I. Menyesarkan I daripada Ki. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok
kalau kita nak buat dari segi nombor pengoksidaan, kat sini K positif, kat sini K positif, maknanya kat sini apa yang kita nampak, ni positif 1, ni positif 1, maka K tak berlaku apa-apa pada dia. Bila K tak berlaku apa-apa pada dia, maka K ini kita namakan ion penonton. Sebab sebelum positif 1, selepas pun positif 1. Tak berlaku gapo-gapo ke dia. So bila tak berlaku gapo-gapo ke dia, kita panggil ion penonton. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok yang berlakunya adalah I. Jadi I minus lepas tindak balas jadi I2. Lepas tu BR2 pula kalau cikgu buat kat sini. BR2 pula lepas tindak balas jadi BR minus. Kalau kita balance, tok 2 sin tok 2. Tolak buat mari sini jadi tambah 2i. Tolak buat mari sini jadi tambah 2i. Maknanya apa yang berlaku kepada bromine, kalau kita nak cerita dari segi elektron, kita kata terima elektron. Yang ni kita boleh kata lepas elektron. Okay. Kalau kita tak cerita dari segi terima elektron, lepas elektron, maka kita boleh cerita dari segi nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan sini kosong. Nombor pengoksidaan sini tolak 1. Nombor pengoksidaan sini tolak 1. Sini kosong. Maknanya apa yang berlaku kepada nombor pengoksidaan kat sini? Nombor pengoksidaan kat sini, nombor pengoksidaan bertambah. Okey, daripada negatif 1 ke kosong. Yang ni pula dia punya nombor pengoksidaan berkurang. Okey, itu yang kita dapat keluarkan daripada soalan ini. Okey, jadi kita boleh nyatakanlah dia nak tahu tindak balas redak dari aspek apa. Okey, kalau dia nak kata dari aspek elektron, kita boleh royak. Dari aspek nombor pengoksidaan pun kita boleh royak sebab kita dah urai dah benda ni. Okey, boleh faham ke ni? Boleh cikgu. Jadi sini bila dia terima elektron ataupun nombor pengoksidaan berkurang, maka ia mengalami proses penurunan. Manakala I minus ini oleh kerana dia lepas elektron, maka I minus ini mengalami proses pengoksidaan. Okey, selesai. Salin supaya cikgu ni. Okey, di kertas awak ni sebagai nota. Okey, kalau ada pen warna-warni lagi cantik. Okey. Dah ya? Dah? Cikgu nak pindah kepada soalan. Dah selesai dah semua ni? Dah cikgu. Dah. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey, soalan dia kata sedikit cecair 1,1 trichloroetana ditambah kepada hasil dalam tabung uji. Okey, dan campuran digoncang. Apakah warna lapisan 1,1 trichloroetana? Kena ingat pula. Tak ingat tak boleh jawab. Okey, so kita ada gambar kat sini. Kita ada KCl2, kita ada Br2, kita ada I2 ni kena ingat. Dalam aqueous, dalam 1,1 trichloroetana. Okey, trichloroetana. So kena ingat apa dia? Kena ingat. Okey, kena ingat apa dia? Kena ingat dari segi kau dia, dari segi nombor apa tu dari segi warna. Okey, warna dia ni kena ingat iaitu okey, kalau dalam aqueous klorin ni warna dia apa dia? Warna dia kuning kehijauan. Hak ni warna dia perang. Hak ni warna dia perang. Dalam 1,1 trichloroetana warna dia kuning kehijauan juga. Hak ni warna dia perang juga. Tapi hak ni warna dia ungu. Tu kena ingat. Jadi sekarang ni dia kata apakah warna lapisan 1,1 trichloroetana? Trichloroetana ni lapisan dia duduk mana? Lapisan dia duduk di atas. So lapisan atas mesti akan berjadi warna ungu kalau dia ada I2. So kita pun tengok sebelah.
Okey, sekarang ni tindak balas menunjukkan bahawasanya ada terbentuknya I2. Maknanya dua lapisan, lapisan di atas akan jadi warna ungu. So kat sini ada dua lapisan, maknanya dia kata nyatakan lapisan 111 trichloroetana. Dua lapisan ni, bahagian atas ni adalah lapisan 11 trichloroetana. Lapisan bawah ni adalah lapisan aqueous. So warna lapisan 11 trichloroetana warnanya adalah ungu. Okey. Kemudian tulis persamaan ion bagi tindak balas antara bromin dengan lautan kalium iodida. So persamaan ion. Persamaan ion kita boleh ambil ni. Okey. Ni kita panggil apa? Ni kita panggil setengah persamaan. Hak ni pun kita panggil setengah persamaan. Jadi bila setengah campur setengah dia akan jadi persamaan ion. Dengan syarat kita samakan elektron. Okey, kita tengok macam mana buat persamaan ion. Okey, kita ada satu tadi, dua I minus. Okey, dia akan jadi I2, okey, 2 elektron. Yang kedua kita ada Br2, so tambah 2 elektron jadi Br minus kat 2 depan. So kita pun campur dua ni. So kita campur, mana kat sini 2 elektron kiri, 2 elektron kanan mati. So sekarang kita tinggalkan pada situ. Tinggal kita bercampur kiri sama-sama kiri. So kita ada 2 I minus tambah dengan Br2. Hasilnya adalah I2 plus 2 Br minus. Okey. Ini kita panggil persamaan ion. So kita pun tulislah di sini. 2 I minus tambah Br2. Hasilnya adalah I2 plus 2 Br minus. Ini kita panggil persamaan ion. Okey, apakah peranan bromin dalam tindak balas ini? Tadi kita kata dah bromin ni mengalami tindak balas penurunan. So bila dia mengalami tindak balas penurunan, maka ia merupakan ejen pengoksidaan. Okey, pengoksidaan. Okey, selesai. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada ya. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, tindak balas penyesaran halogen. Penyesaran halogen. Okay, sekejap cikgu nak tengok buku teks. Okey. Cikgu silap sikit tu, kita follow yang ni. Silap sikit. Okey. Lapisan 11 trichloroetana ni. Bukan lapisan bawah ni. Bukan lapisan bawah. 111 trichloroetana ni adalah lapisan yang dekat bawah ni. Ini 11 trichloroetana. Okey, yang ni lapisan aqueous. So kalau kita tengok bila kita goncang, maknanya ni lapisan 11 trichloroetana ni memang betul lah warna dia ungu. Cuma dia duduk bawah ni. Dia duduk bawah. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya,
Rajah 5 menunjukkan suatu eksperimen penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okey, di mana kalium bromida kita masuk air klorin. Okey, sama juga. Kita kena ingat apa dia halogen. Kita ada F2, kita ada Cl2, kita ada Br2, kita ada I2. Hok atas boleh sesarkan hok bawah. Bila kita masukkan air klorin dalam kalium bromida, klorin duduk atas bromin, maka ada tindak balas lah. Apa yang berlaku kat sini? Okey. Ki ini bila kita KBr ini bila kita masukkan klorin, maka apa yang berlaku? Klorin dapat menyesarkan KBr daripada KBr, maka klorin ambil K, hasil adalah KCl plus Br2. Balance tak dua. Ini yang berlaku. Jadi maknanya kita ada bromin. Bromin kita tahu dah tadi. Apa yang kita tahu? Atas pun perang, bawah pun perang. Okey. Dia akan ada larutan aqueous dia pun perang. Larutan apa tu? 111 trichloroetana dia pun akan jadi warna perang juga. So dua-dua perang. Jadi bila dua-dua perang kat sini, maka tengok soalan Jadi sini kita akan nampak perang, sini pun perang. Tapi perang ni lapisan ni adalah lapisan 111 trichloroetana. So soalan dia. Soalan dia, nyatakan satu pemerhatian bagi tindak balas dalam tabung uji sebelum 111 trichloroetana ditambah. So bila selesai, bila kita kata apakah warna, apa tu pemerhatian dia, pemerhatian kita kena royak dari segi warna lah. Okay, warna lah. Okay, jadi kita boleh kata bila bromin terbentuk, kita katakan dia larutan, okay, tidak berwarna menjadi perang. Ni tidak berwarna. Bila kita tambah ada tindak balas terbentuklah bromin, jadi makna dia jadi warna perang. So semua jadi warna perang. Dia tak ada dua layer. Bila kita tambah satu-satu trichloroetana barulah ada dua layer. Okey, selesai. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Cikgu, Aha. yang perang tu klorin ke bromin? Bromin. Boleh? Okey. Okey. Kalau kita nak kata kat sini, contoh ambil dah, lautan tidak berwarna menjadi perang. So kita boleh juga lautan tidak berwarna kalium bromida menjadi perang. Ataupun kita nak buat jawapan khusus untuk klorin. So klorin warna ke dia? Warna kuning kehijauan. Sebab buku teks dia guna kuning kehijauan ni, cikgu guna refer buku teks. Sebab dulu cikgu biasa guna kuning pucat. So refer ke buku teks dia kata kuning kehijauan. So kita boleh katalah. Okey, jadi kita boleh buat pemerhatian yang kedua. Sebab kita nak fokus kepada air bromin. So kalau air bromin kita kata warna kuning kehijauan. Air bromin menjadi tidak berwarna. Kenapa dia jadi tidak berwarna? Sebab dia jadi kalium klorida. Kalium klorida ni tidak berwarna. Sama juga kalium bromina ni tidak berwarna. Tu. Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada soalan cikgu. Tak ada Okey, so kalau tak ada soalan, seterusnya nyatakan nama bahan yang dioksidakan. Okey, bahan yang dioksidakan. So kita tengoklah di sini. Di sini kalau kita tengok,
Okey, yang ni Br minus, lepas tindak balas dia jadi Br2. So tolak, buat mai sini jadi tambah 2 elektron. So kalau kita tengok Cl2 pula, lepas tindak balas jadi Cl minus. So tolak, buat mai sini jadi tambah elektron. Balance tak dua. Jadi yang ni bila terima elektron, dia mengalami proses penurunan. Yang ni lepas elektron, dia mengalami proses pengoksidaan. Okey, so sekarang dia tanya kita. Dia tanya, nyatakan nama bahan yang dioksidakan. Siapa bahan yang dioksidakan? Ia adalah bromin Br2. Br2 daripada mana? Daripada kalium bromida. So di sini kita boleh kata ia adalah larutan kalium bromida. Okey, tulis persamaan bagi tindak balas pengoksidaan. Pengoksidaan tadi kita ada Br minus. So lepas tindak balas dia jadi Br2. So balance tak dua, tolak buat mari lepas lepas tanda anak panah tu dia akan jadi tambah 2 elektron. Itu tindak balas pengoksidaan. Okey, boleh? Boleh ke tu? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Seterusnya, selepas satu-satu trichloroetana ditambah ke dalam tabur uji, nyatakan warna lapisan X. So tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah sini? Sebabnya bromin ni dalam aqueous pun perang, dalam satu-satu trichloroetana pun perang. Jadi kalau dia tanya, selepas satu-satu trichloroetana ditambah ke dalam tabur uji, nyatakan warna lapisan X, peranglah. Namakan ejen pengoksidaan dalam tindak balas ini dan berikan sebab dari segi pemindahan elektron. So kita tengok, ejen pengoksidaan adalah bahan yang mengalami proses penurunan. Siapa mengalami proses penurunan? Klorin. So klorin dia kira kali ini pula dah. Okey, klorin. So bila klorin, maka di sini namakan ejen pengoksidaan ia adalah klorin. Okey. So bila dia kata beri sebab, so kita nak kata sebab tu kita nak ayat dia mengalami proses penurunan dah. Okey, penurunan. So kita tengok tak dia ni dia terima elektron. Bila terima elektron kita nak ayat apa dia terima elektron? Cl2 terima elektron. So kita boleh kata molekul lah. Okey. Tak boleh nak kata klorin saja ni. Kita kena kata molekul. So molekul klorin menerima elektron membentuk ion klorida dan mengalami proses penurunan. Kita nak cerita ejen pengoksidaan, kita kena cerita bahan tersebut mengalami proses penurunan. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi air klorin. Kita pun tengok air klorin tadi. Air klorin, okey, nombor pengoksidaan dia Cl2 ni kan kosong. Kalau ni tolak 1. Jadi nombor pengoksidaannya adalah daripada kosong ke tolak 1. Nyatakan satu bahan reagen lain yang boleh menggantikan air klorin. So, air klorin. Kita pun tengok. Bolehkah kita guna untuk halogen? Okey, air klorin ni. Untuk atas air klorin ni tak ada dah. So, kita pun tengok. Cuba tengok buku teks. Ada tak dia tulis nama ejen pengoksidaan kat sini? Nak gantikan air klorin. Ada tak? Tak ada. So kalau tak ada, kita boleh ambil air klorin tadi dia bertindak sebagai ejen pengoksidaan. So kita boleh ambil lah ejen pengoksidaan yang kita belajar. Contohnya kita boleh ambil larutan
kalium. Manganat. 7 berasid. Ni contoh ejen pengoksidaan. Ataupun kita boleh ambil larutan kalium dikromat. 6 berasid. Okey. Mana-mana boleh. Dengan menggunakan bahan kimia dan alat radas yang sesuai, lukis gambar rajah berlabel untuk menunjukkan pemindahan elektron pada satu jarak. Pemindahan elektron pada satu jarak adalah tube U. Ini tube U. So letak galvanometer kat situ. Okey, sini. Kita boleh letak contohnya air klorin. Kat sini kita letak larutan kalium manganat 7 berasid. Dan di sini kita letak asid sulfurik. Ni pengaliran elektron pada satu jarak. Okey. Boleh ke tu? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, soalan seterusnya. Rajah 5 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji tindak balas yang berlaku dalam tabung uji P dan Q. Kita ada P dan Q. So, magnesium dimasukkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Jadi kita tengok, cuba tengok muka surat 17 ni. Muka surat 17 kita ada siri elektrokimia. Muka surat 17. Okey, ini kita panggil tindak balas apa sini? Ini kita panggil tindak balas penyesaran halogen. Kita panggil tindak balas penyesaran halogen. Okey. Jadi kita ada kat sini kalau tengok muka surat 17 itu kita ada siri elektrokimia. Kita ada kalium, kita ada kalsium, kita ada natrium, okay, kita ada magnesium, kita ada aluminium, kita ada zinc, kita ada aluminium zinc, kita ada ferrum, so kita ada stannum, kita ada Pb, kita ada hidrogen, kita ada Cu2+, dan kita ada Ag+. Ini siri elektrokimia. Maknanya apa yang kita tahu, naik ke atas, ia lebih elektropositif. Okey, apa makna lebih elektropositif? Lebih elektropositif ni maknanya lebih senang lepas elektron. Lebih senang untuk lepas elektron. Bila dia lepas elektron, maka dia lebih senang untuk menjadi ejen penurunan. Sebab bila dia lepas elektron, maka dia akan mengalami proses pengoksidaan. Jadi bila kita tengok, bila magnesium dimasukkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat, magnesium duduk atas kuprum. Jadi magnesium lebih elektropositif, maka magnesium dapat menyesarkan kuprum. Jadi bila kita masukkan magnesium dalam larutan kuprum 2 sulfat, maka apa yang berlaku di sini? Magnesium boleh ambil sulfat. So MgSO4 plus Cu. Okey, ini yang berlaku. Ini kita panggil tindak balas penyesaran. Masya Allah. Awak ni tengok saja tak tergodah cikgu. Tindak balas penyesaran logam. Logam sini. Okey. Di mana magnesium lebih elektropositif berbanding kuprum. Jadi magnesium dapat menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Jadi magnesium boleh ambil sulfat. Okey, itu yang berlaku. Untuk mana? Untuk yang ni. Okey, untuk tabung uji P. So sekarang kita tengok tabung uji Q pula. Kita tengok tabung uji Q. So
Okey. Tabu GQ pula, awak kena tengok kat sini. Kalau ferrum 2, bila kita tambah bromin, apa yang berlaku? Fe2+, dia akan jadi Fe3+. Itu yang berlaku. So, 2, 3 nak jadi 2, tambah elektron. Maknanya, yang ni lepas elektron. Apa yang berlaku kepada bromin pula? Br2 akan terima lah. Bila ni lepas dia terima. Dia akan jadi Br-. Okey, ni yang berlaku. Tok 2. Tu. Kalau bromin masuk ke dalam lautan ferrum 2 sulfat. Apa yang berlaku? Ferrum 2 akan jadi ferrum 3. Bromin akan jadi bromida. Ferrum 2 nak jadi ferrum 3, dia lepas elektron. Okey. Manakala bromin nak jadi Br2, dia terima elektron. Okey. Maka di sini kalau kita nak cerita dari segi redox, kat sini nak cerita dari segi redox, so kita boleh kata di sini, okey, Br2 bila terima elektron, ia mengalami tindak balas penurunan. Fe pula dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Magnesium pula kalau kita tengok, kat sini dia akan jadi Mg2+. Sini Cu2+, lepas tindak balas dia jadi Cu. Jadi magnesium ini jadi Mg2+, tindak, okey, kita panggil tindak balas apa, proses apa? Pengoksidaan. Kalau tak payah tanya ni, sebab cikgu kau cepat dah ni. Kalau ni Cu2+ jadi Cu, ini adalah tindak balas penurunan. Okey, selesai belaka tu. Jadi kita pun pergi kepada soalan. Okey, soalan dia. Nyatakan pemerhatian bagi tindak balas dalam tabung uji P. Okey, tabung uji P. Dia nak pemerhatian. So, bila magnesium bertindak balas dengan kupron, kita pun tahu kupron warna gapo kupron? Kupron ni warna dia biru. Lepas tindak balas ada tak warna biru? Magnesium sulfat warna gapo? Tak ada warna. Kalau kita nak cerita dari segi warna, kita kata warna biru menjadi tidak berwarna. Ataupun warna biru pudar. Yang kedua, kalau kita nampak, kupron ni warna apa? Kupron ni warna perang. Okey, dia dalam bentuk apa? Bentuk pepejal. So, kita boleh kata pepejal perang terbentuk. Ataupun magnesium ini, lama-lama dia jadi ion, maka kita akan nampak pemerhatian kita ketiga, kita boleh kata kepingan Mg menipis. Ada 3 pemerhatian kita boleh cerita dalam tabung uji P ini. Iaitu pemerhatian yang pertama, kita boleh kata dia nak satu saja ni. Jadi kita boleh kata dari segi larutan. So kita berkata warna biru larutan CuSO4 pudar. Okey, boleh. Ataupun tak saya kata pudar, kita kata menjadi biru muda. Yang kedua, kita boleh kata pepejal perang terbentuk. Kalau ni kita rujuk kepada Cu terbentuk. Yang ketiga, kita nak kata pasal Mg pun boleh. Kita boleh kata apa dia? Kepingan Mg menipis. Kenapa dia menipis? Sebab dia dah jadi ion, membentuk ion Mg2+. Okey. Dah salin dah? Dah salin dah? Dah, cikgu. Dah, selesai semua dah? Dah. Ya. Dah. Okey. So kalau dah, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, tabung GP, tabung GQ. Okey, so dia tanya pula, okey, pemerhatian pada tabung GQ. Tabung GQ pula, kalau kita tengok kat sini, bromin. Bromin, dia jadi, okey, bromida. Bromin warna apa? Kita akan nampak di sini. Perang menjadi tidak berwarna. Ataupun ferrum 2 warna apa? Hijau. Jadi perang. Kita boleh buat 2 pemerhatian kat sini. Kita boleh fokus kepada air bromin ataupun kita boleh fokus kepada larutan ferrum 2. So katakanlah kita nak royak pemerhatian itu dari segi air bromin. So kalau kita nak royak pasal air bromin, so kita boleh kata pemerhatian pertama kita boleh tulis warna perang air
bromin menjadi tidak berwarna. Ataupun kita nak royak pasal ion ferrum, so kita kata warna hijau larutan ferrum. Ferrum berapa? Ferrum 2. 2 berapa? 2 apa tadi? 2 sulfat. Okey. Larutan hijau, okey, warna hijau larutan ferrum 2 sulfat menjadi perang. Okey, perang ni bukan bromin. Menjadi perang ni sebab dia dah jadi ferrum 3. Lepas tu dia kata tulis persamaan ion bagi tindak balas dalam A1. A1 hok mana? Hok ni. Jadi Mg. Cuba tengok Mg. Okey, Mg ni lepas tindak balas kalau kita tengok Mg, lepas tu jadi Mg2 plus. Cu2 plus jadi Cu. Tu persamaan ion dia. So kita boleh buat persamaan ion dia Mg. Okey. Lepas tindak balas jadi Mg2 plus. Okey, Cu2 plus. Lepas tindak balas jadi Cu. Okey, tu persamaan ion. Nyatakan apakah yang dimaksudkan ejen pengoksidaan dari segi pemindahan elektron. Okey, dari segi pemindahan elektron makna ejen pengoksidaan adalah bahan yang mengalami proses penurunan. So macam mana kita kata ia proses penurunan? Ia menerima elektron. So yang dimaksudkan dengan ejen pengoksidaan dari segi pemindahan elektron adalah bahan yang menerima elektron. Sebab dia nak pemindahan elektron, maka kita kena sebut sama ada terima atau lepas elektron. Okey, menerima elektron, kalau nak tambah lagi, dan mengalami proses penurunan. So merujuk tindak balas yang berlaku dalam tabung uji P, apakah perubahan pengoksidaan, nombor pengoksidaan bagi magnesium? Magnesium sini kosong, sini positif 2. So kosong ke positif 2. Okey. Dan nyatakan nombor pengoksidaan bagi bromin dalam air bromin. Okey, bromin dalam air bromin. Berapa nombor pengoksidaan bromin dalam air bromin? Kosong. Sebab dia molekul bagi unsur. Jadi nombor pengoksidaannya adalah kosong. Sebab dia kata nombor pengoksidaan dalam air bromin. Apakah fungsi air bromin? Cuba tengok air bromin. Apa yang berlaku pada air bromin? Dia terima elektron, dia mengalami proses penurunan. Maka bila dia mengalami proses penurunan, maka ia bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey. Ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada. Cikgu. Okey, so dia kata bila air bromin itu bertindak sebagai ejen pengoksidaan, maka kita boleh ambil lah bila dia kata namakan satu reagen lain yang boleh menggantikan air bromin macam tadilah. Ejen pengoksidaan kita boleh ambil sama ada kita nak kata larutan kalium. Kok ni senang nak ingat ni. Manganat 7 berasid ataupun kita boleh ambil larutan kalium di kromat 6 berasid. Okey. So kalau tak ada soalan, cikgu rasa cikgu berhenti setakat ni lah. Dah hampir pukul 10.30. Okey, soalan seterusnya ni awak boleh buat dulu ni. Okey, boleh jawab dulu. Lepas tu kalau ada masalah nak tanya, boleh snap, tanya. Lepas tu kita bincang kemudian lah. Kita bincang minggu depan pula insya-Allah ya. Okey, kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ni. Tapi jangan left lagi ya, cikgu ambil attendance. Sebab tadi cikgu ambil baru 39 orang yang masuk. So cikgu nak tengok apa tu masa ni.